Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni nak buat sesuatu, takkan dapat, melainkan jika diizin oleh Allah SWT. Berkumpul seluruh makhluk ni di dunia ni untuk menghalang satu benda yang Allah mahu dia berlaku, takkan dapat. Allah perkara itu tetap berlaku. Jadi ini ialah percakapan yang mau memberitahu saya dan tuan-tuan bahawa kita tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Jadi yang sikit kita boleh buat tu, yang kita nampak tu, bukan kita boleh buat. Dengan izin Allah kita boleh buat. Jadi kalau kita cakap saya boleh buat, maka kita telah bercakap satu benda yang salah. Saya boleh buat. Kau boleh buat? Boleh? Siapa yang menjawab macam tu, dia telah mempersekutukan Allah. Macam Rasidi, saya boleh buat. Dia tak cakap dengan izin Allah saya boleh buat. Dia tak cakap tu. Kalau dia cakap saya boleh buat, dia bercakap percakapan yang salah. Kalau dia bercakap dengan izin Allah saya boleh buat, itu percakapan yang betul. Ada orang cakap macam tu, Allah izin saya boleh buat. Kalau ada orang tu tanya, kau boleh buat? Dengan izin Allah saya boleh buat. Ada orang cakap macam tu? Tak dengar. Kenapa tak ada orang cakap macam tu, termasuk kamu yang belajar dengan saya percakapan yang betul? Kenapa? Tak ingat Allah. Tak ingat Allah. Tak ingat Allah, ya. Allah tu tak ada sebenarnya. Macam Rasidi, hang tahu apa? Aku tahu. Bila dia bercakap macam tu, hang tahu apa? Aku tahu. Dia mempersekutukan Allah. Dia bercakap percakapan yang salah. Percakapan tu buat iman dia hilang. Hang tahu apa? Aku tahu. Dia mempersekutukan Allah. Allah marah dia. Iman dia hilang. Lepas tu cakap apa dosa aku ada buat? Kenapa iman aku hilang? Dia tak tahu. Percakapan tu membuat iman dia hilang berbatu-batu. Hang tahu apa? Aku tahu. Itu tak betul. Percakapan salah. Saya boleh buat. Itu percakapan salah. Besok saya jumpa awak. Itu percakapan salah. Malaysia boleh buat. Itu percakapan salah. Mereka semua cakap yang salah ni sebab Allah tak ada dalam hati mereka. Kamu semua tak tahu yang itu salah, sehinggalah saya bagi tahu. Betul tak? Ada tak orang bagi tahu kamu yang betul tak? Tapi bila saya cakap kamu itu salah, kamu setuju tak? Baru kamu tahu. Bercakap saya boleh tu salah. Bercakap saya tahu tu salah. Bercakap tu saya boleh bantu awak, itu salah. Jadi bercakap salah daripada pagi sampai malam, tiap hari, tiap minggu, bulan, jadi apa? Jadinya hati jadi salah. Kamu kena faham kenapa kamu tak boleh bercakap yang betul ni. Pendi, tak boleh cakap yang betul. Kenapa? Selama ni hidup, belum tahu lagi cakap yang betul. Dah lama bercakap lah.
Dah lama hidup, tak tahu juga. Kenapa? Sebab Allah tak ada. Kenapa tak ada? Sebab usaha nak buat Allah masuk dalam hati dan apa kita percaya tak dibuat. Asyik makan, minum je. Tidur, berkahwin, beranak. Itulah kerja kamu buat selama ni kan. Sampai ke hari ini. Makan, minum, lepas tu nak bersetubuh, kahwin. Kalau tidak, kena melancap pula, amalan lah. Macam Rasidi kan. Dia tak mau pula beli patung. Bahal pula. Itu je lah keperluan. Itu semua keperluan. Makan, minum, enak. Lepas tu kalau nak tidur, kena ada rumah. Takkan nak tidur panas matahari, hujan. Jadi itu semua keperluan manusia. Jadi apa yang dibuat selama ni, keperluan aja. Mencari keperluan. Dan bila dapat banyak, berbangga. Aku kaya. Aku semua boleh dapat. Kereta besar aku nak, dapat. Rumah besar, dapat. Itu semua keperluan. Itu je usaha dibuat. Usaha untuk dapatkan Allah, ada dalam hati, langsung tak buat. Lepas tu saya mengajar kamu, supaya dia nak masuk. Macam ni kamu kena buat. Tak nak buat. Kamu semua, saya bagi tahu macam mana dia nak masuk. Ini kamu kena buat. Yang di dalam kamu tu kena keluar. Cinta bini mau keluar 6 bulan dah kamu buat, tak boleh, cerai bini. Tak nak buat juga. Ada mana nak dapat? Tu yang dah belajar dengan saya, tak nak buat. Tak nak buat sama jugalah yang tak belajar. Yang tak belajar dengan saya dan dia tak buat, dengan yang belajar tak buat, dua-dua sama lah. Allah tak boleh masuk. Bukan kita belajar, lepas tu kita tak buat. Allah masukkan Allah dalam hati kita, cinta Allah. Hari ni, di end point kita sedia nak buat apa yang Allah suruh. Itulah kita boleh dapat Allah masuk dalam hati kita, dalam apa kita percaya. Kita tak sedia buat, mana kita tak sedia mujahadah. Kita tak sedia susah, malas. Yang ini kena belanja dunia saya. Kalau saya mau cinta dunia ni hilang daripada kepercayaan saya, dunia saya kena belanja. Belanja pada orang lain. Fakir, miskin, belanja di jalan Allah. Saya tak nak. Saya mau belanja pada saya, pada anak bini saya, dengan orang tak nak. Kalau jalan-jalan tengok-tengok tu saya nak. Tapi kalau keluar jalan Allah nak buat kerja ni tak nak. Belanja 4,000, 6,000 untuk keluar 4 bulan buat kerja siang malam macam Nabi-Nabi lah. Bukan makan jajan mata balik. Macam Nabi-Nabi. Ajak orang kafir masuk Islam. Ajak orang Islam yang dah mengucap buat kerja dakwah. Itulah baru cinta dunia yang ada dalam tu hilang. Cinta duit. Yazid ada pergi 4 bulan, 6 bulan jauh-jauh belanja. Tak ada. Mana? Cinta dunia tak hilang. Cinta bini tak hilang. Cinta anak tak hilang. Cinta kerja tak hilang. Lepas tu mau buat kerja tempatan cakap kalimah je. Boleh masuk? Sebab itu dia tak boleh masuk. Masalahnya bila tak boleh masuk, samalah macam orang yang tak buat gas. Bila tak masuk, kau dah gas 10 tahun tapi dia tak masuk, samalah macam orang tak buat gas. End resultnya sama. Allah tak ada. Bila Allah tak ada, tak boleh bersyukur. Tak boleh jadi orang yang bersyukur. Kita ni akan jadi orang bersyukur pada Allah bila kita ada Allah dalam hati kita. Bila kita bersyukur, baru kita taat. Orang yang tak taat Allah, tak percaya Allah ni, orang tak bersyukur. Makan dia tak bersyukur, minum dia tak bersyukur. Bila lepas bersetubuh dia tak bersyukur macam Rasidi ni. Tahu bersetubuh, bersyukur tak ada. Allah yang bagi dia boleh bersetubuh, dia tak bersyukur. Tak pernah bersyukur. Padahal apa yang dia bayar banyak sangat nak bersetubuh dengan isteri dia tiap-tiap malam. Kalau sekarang dia pergi pelacur kan, berapa dia kena bayar satu malam? Berapa?
Ikut kelas sekarang kan. Kalau yang murah punya berapa? Pendi yang Rusia RM1,500. 30-40 ringgit. Kalau high class 200,000 pun dah. 200,000 mahal. Kan? High class. Dah tu bini tiap-tiap malam kalau high class dia master kan? Mana dia cari duit tu? Dia baru bayar mas kahwin 15,000. Dah berapa malam dia bersama? Satu malam 1,000. Dah habis lah. Habis stok lah. Ha. Kredit habis. Dia tak sedar tu. Dia tak sedar. Dia tak syukur. Hanya dengan kalimah nikah tu Allah halalkan. Saya selalu ingat dulu. Dengan kalimah nikah ni saya dihalal. Saya syukur pada Allah. Dulu lagi. Saya tak mungkin boleh dapat benda ni kalau saya tak sebut kalimah nikah. Kalimah nikah je sebut. Aku terima nikah. Kau pernah fikir tu? Tak ada. Kalau makan, bersyukur. Baca doa. Minum, bersyukur. Macam mana kita boleh dapat bersyukur? Bila kita ada Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada bersyukur. Makan tak ada bersyukur. Minum tak ada bersyukur. Dapat kereta tak ada bersyukur. Dapat rumah. Apa pun tak bersyukur. Bila tak bersyukur pada Allah, tak adalah taat. Allah suruh, diam, malas nak buat. Sebab tak bersyukur dengan nikmat yang diberi pada kita. Hari Allah bagi, Allah kata aku yang buat tanah tu subur. Dengan tu aku bagi macam-macam tumbuh-tumbuhan. Buah kurma, buah anggur, zaitun, berbagai jenis vegetables, berbagai-bagai sayur untuk kamu dan cattle kamu, lembu kamu makan dan seronok, kata Allah. Untuk apa Allah suruh mereka seronok? Suruh mereka grateful lah, bersyukur lah. Dan kerana bersyukur, memuji dan mengagungkan Allah, mentaati Allah. Jadi Allah sebut lembu kat situ. Allah bagi tahu untuk lembu memang dia bersyukur. Lembu tak ada choice melainkan bersyukur. Mana ada lembu tak bersyukur? Semua lembu, haiwan semua ni dia makan, minum semua bersyukur. Dia memuji Allah tu. Dia memuji Allah tanpa pilihan. Tapi manusia ni diberi pilihan. Bersyukur atau tidak? Jadi manusia yang menggunakan semua nikmat Allah ni dapat dia tak bersyukur. Dia langgar perintah Allah lah. Tak ada beriman pada Allah. Tak mau taat perintah Allah. Bukan bersyukur tanda terima kasih. Tapi tak taat. Jadi orang bersyukur kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Yang tak beriman kepada Allah, maknanya tak bersyukur. Tahu makan je. Makan boleh. Pagi makan, malam makan, tengah hari makan, sana lepas tu makan. Makan je. Semayang tak ada, dakwah tak ada. Macam Azri. Makan je. Minum. Dia bukan tahu syukur. Duduk di baling dulu. Sekarang pun tak tahu. Sekarang ni dia makan minum pun dia tak ingat juga. Allah bagi. Allah. Tak ada. Ada. Azri. Sekarang makan minum Allah. Kau tiap kali makan. Iman, fikir. Tak ada. Sebab apa kamu tak ada? Tak beriman. Asyik makan, minum. Bersyukur tak ada. Dapat tidur, dapat bawa kereta. Berapa banyak? Cuba kau kira. Tahu pun banyak besar. Kira nikmat Allah tu yang Allah beri pada kamu. Kira. Setiapnya tu kamu bersyukur tak? Kenapa tak boleh? Sebab tak beriman ke tahap yang Allah mahu. Tak ingat Allah. Makannya tak ingat Allah. Minum ke tak ingat Allah. Subuh tak ingat Allah. Jalan tak ingat Allah. Apa pun tak ingat Allah. Ingat apa? Duit. Kenapa kita ingat tak boleh ingat Allah? Sebab ingat tu dah bagi kat duit. Duit. Kan satu orang yang ingat duit je, tak boleh ingat Allah. Satu orang yang tak ingat duit, baru ingat Allah. Hari ni bekerja, tak ingat Allah, tak ingat duit. Makan, tak ingat Allah, ingat makanan.
nak kenyang. Bertubuh, tak ingat. Semua tak ingat lah. Jadi itu sebab orang yang tak ingat Allah ni, waktu makan, minum, ini orang tak beriman saja. Tak beriman ke tahap yang Allah mahu lah. Bukan tak beriman. Beriman sikit tak boleh. Macam Azri kan. Beriman sikit je. Takkan dia dapat bersyukur. Tak boleh. Kena beriman tinggi. Bila orang beriman tinggi ni, dia tengok langit dia ingat Allah. Dia tengok bulan dia tengok Allah. Dia duduk ingat Allah, berdiri tengok Allah. Inilah Allah kami tahu. Orang yang ingat aku duduk, tidur, baring, berdiri. Ini manusia buat ini je. Sama ada dia berdiri, tidak dia baring, tidak dia duduk lah. Masa dia berdiri dia bekerja. Masa dia duduk dia rehat, santai kan. Masa dia baring dia tidur. Dalam semua keadaan tu dia ingat Allah. Dia ingat Allah apa? Dia ikut perintah Allah. Cara Muhammad SAW. Allah panggil dia orang bijaksana. Ulul albab. Orang bijaksana. Jadi orang bijaksana ni bukannya banyak tahu dunia ni. Tahu macam mana berkempen politik. Tahu macam mana buat benda dunia ni, bukan. Tahu sains, tahu bukan ulul albab, bukan orang bijaksana. Orang bijaksana, kata Allah, orang ingat Allah, berdiri, duduk, baring. Maksudnya dalam apa keadaan, berdiri, duduk, baring, taat perintah. Cara Muhammad SAW. Itulah orang yang tak rugi. Kan? Akhirat nanti banyak amal dia. Tiap kali berapa banyak amal dia, banyak buku catatan dia. Semua beramal lah. Berdiri beramal, duduk beramal, baring beramal. Bila masa tak beramal, tak ada. Jadi waktu dia walaupun hidup, dia pendek ke, panjang ke, setiap saat, minit adalah ibadah. Itulah dia orang bijaksana. Itulah orang yang dapat syurga yang tinggi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang tak ingat Allah ni, duduk tak ingat, berdiri pun tak ingat, baring pun tak ingat, apa pun tak ingat. Ini hampir macam haiwan. Haiwan pun ingat, dia paksa lah. Tapi kita tak ingat. Sebab tak dipaksa. Diberi pilihan, ingat atau tidak. Macam Samad tu, diberi pilihan. Untuk tinggal sini ke nak tinggal Melaka. Saya suruh dia duduk sini, dia pilih Melaka. Sekarang kenapa dia ada sini? Dipaksa. Dia dah jadi macam haiwan lah, dipaksa. Jadi dia dah jadi darjat haiwan. Kalau kita beramal ni dengan dipaksa, dah jadi haiwan. Jadi Samad ni, walaupun manusia, darjat dia haiwan. Sebab dia suka dunia. Tapi Allah paksa dia tinggal sini untuk buat usaha agama. Kenapa Allah paksa dia? Sebab Allah sayang saya. So, dia bantu saya. Jadi dia sebenarnya tak bagus. Orang yang bagus, orang dengan diri sendiri, manusia. Manusia ni diberi pilihan. Samad tu bukan manusia. Dalam bab tu, dia haiwan. Jadi bila dia dipaksa jadi beriman, beramal soleh, tentulah iman dia tak tinggi. Takkan boleh mencapai tinggi dia. Sebab paksa kan. Orang dapat iman tinggi ni, orang bukan taat Allah dengan dipaksa. Taat Allah dengan keinginan sendiri. Insan. Jadi Samad diberi pilihan, tapi dia pilih untuk dunia. Dia pilih untuk dapat dunia, pangkat, harta. Jadi Samad ni orang bodoh. Haiwan. Bukan haiwan dia sebenarnya. Dia sepatutnya bukan haiwan. Manusia dijadikan haiwan untuk dapat taat. Tapi dia riak pula. Konon dia bagus. Sebab Allah dah paksa dia sehingga dia jadi beriman beramal saleh tahap rendah, bukan tahap tinggi. Dia tak boleh jadi beriman beramal saleh tahap tinggi. Orang tinggi ni orang yang taat Allah dengan rela hati. Keinginan dia. Tinggalkan isteri, keinginan dia, tinggalkan kerja,
untuk Allah dengan ikhlas. Jadi selamat tak ada, dipaksa. Tinggalkan Melaka dipaksa, tinggalkan kerja dengan kerajaan dipaksa. Apa nilai dia tu? Hampir tak ada. Kan? Tapi sebab Allah sayang saya, tak ada orang kat dunia ni yang nak bantu saya. Dialah yang sikit nak lah, bukan banyak pun. Dulu waktu saya tulis Quran, saya kena hantar kat dia. Dia kat Melaka, lambat dia siapkan. Saya suruh dia buatkan buku, dia tak buat. Bila saya suruh baru dia buat. Dia banyak kerja. Kat sini pun dia banyak kerja. Jadi Allah kata nampaknya Samad ni datang sini pun tak berapa bantu saya. So Allah paksa Azri pula dari Baling pindah sini. Saya kata Azri pindah sini. Oh, betul ke? Kena pindah, dia kata. Serius ke? Allah paksa juga dia. Allah buat pertanian di dekat Baling tu tak menjadi. Buat ni, buat tak menjadi. Jadi dia kata okeylah. Lepas 2 tahun dia menerima perintah tu, baru dia buat. Dia pun dipaksa juga. Taklah seberat Samad dipaksa. Jadi sekarang ni mengumpulkan Quran jadi buku ni, kerja dibagi pada Zahri lah. Sebab bila saya tengok ya, Samad tak boleh buat kerja tu. Dia memilih buat kerja dunia ni dengan UCSI. Dia orang dunia rupanya. Sangat orang dunia. Sebab apa? Sejak kecil dia ajar. Simpan duit. Simpan duit. Jangan jadi Melayu. Melayu malas. Dia mamak. Mamak ni terkenal dengan cinta dunia. Kecintaan mamak pada dunia ni sanggup duduk rumah buruk, kedai buruk, motor tak ada, apa tak ada, pakai kain plekat je. Tempat tidur pun katil kayu. Cuba tengok kedai mamak dekat. Sekarang ni anak dia, mamak tu dah meninggal dah, Madinah Store. Anak dia tak nak ikut, dah macam Melayu. Dia tak duduk kat kedai tu. Dia pergi sewa. Ada kereta. Tak ada dia nak. Sebab dia dah dapat perangai orang sini. Tapi yang mamak yang datang dari India, datang cari dunia ni, dia orang semua sanggup demi dunia, demi duit. Dan dia orang tak mau buat rumah sini. Anak isteri tinggal di India, dia orang hantarlah duit. Mereka ada rumah besar sana. Mereka balik sana sekejap je, lepas tu datang balik sini lagi cari duit. Tapi bila masa mati dia orang datang, Allah suruh dia orang balik. Jadi banyak mamak-mamak kat Masjid India yang saya tahu, banyak mati semua kat India. Bila nak mati je dia datang balik India. Sebab tempat mati dia kat situ. Dia tak boleh mati kat Malaysia. Jadi mamak-mamak ni sangat cinta dunia. Sebab dia suka sangat simpan duit. Jadi ada satu mamak kaya duduk dekat Masjid India. Dia tak ada isteri, dia tak nak kahwin. Dia sewa rumah, flat dekat Selangor Mansion. Saya tahu cerita ni sebab Imam Masjid India tu cerita. Dia dah mati. Waktu mati tu dia tak ada duit nak beli kapan dia. Sebab dia semua duit dekat bank, siapa nak ambil duit dia? Saudara dia tak ada kat sini. Saudara dekat Bombay. So masjid lah kena bagi duit kain kapan tu. Padahal dia tanah dekat hotel sana ada, sana USM tu ada banyak tanah dia. Banyak duit cash dia saja berjuta cash saja. Tapi mati dia kain kapan pun tak ada. So Imam tu cerita kat saya, inilah bana je. Mamak. Dia mamak lah. Dia keluarga dia dari Bombay datang menuntut harta tu lah. Sebab dia orang yang boleh menuntutnya. Jadi mamak sekarang masuk kubur lah dia. Tak tahulah. Masa kat dunia tak ada nak buat. Itu di antara mamak-mamak. Orang pandang mamak ni macam bijak kan. Bodoh sebenarnya. Orang paling bodoh kat dunia ni, orang Yahudi cinta dunia. Tapi dia orang kaya, bermewah hidup. Mamak ni kaya. Hidup macam orang miskin. Mamak. Dunia dia tak ada, akhirat pun tak ada. Agak-agak mana lebih pandai? Mamak pandai. Mamak paling bodoh lah. Minta maaf lah.
Saya cakap mamak paling bodoh ni sebab dia dunia pun dia tak ada faedah. Macam orang yang kaya yang duduk bersama tu, dia collect plastik. Dia kata plastik akan mahal harga. Dia dah tua dah. Masjid tak terang. Jadi dunia dia tak dapat faedah. Kahwin tak ada. Dia takut perempuan tu nanti ambil duit dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini orang gila dunia ni, cinta dunia ni, sehingga dia terlalu cinta. Dia kumpul aja. Kumpul aja. Lepas tu mati. Mamak lah. Mamak kerja dia tu lah. Kumpul lah, simpan lah. Lepas tu, dia berpakai lekat. Dia motor tak ada, kereta tak ada. Kerja dia gerai tu, buka kedai. Bila pun buka. Orang cuti semua dia buka juga. Mamak. Lepas tu apa dunia dia dapat? Jadi inilah bapak Samad, datuk dia. Datang sini. Dan bapak dia mahu Samad jadi macam dia. Simpan duit. Tak habis-habis zikir. Jadi Samad ni orang yang suka simpan duit. Saya bagi tahu dia, kamu kalau simpan duit, cinta dunia akan takkan hilang. Kamu kena belanja duit tu pada orang miskin. Dan kamu kena belanja duit tu di jalan Allah. Tapi tak tahulah berapa banyak yang dia dapat buat. Tak dengar cakap saya. Akhirnya tak hilang lah. Jadi dunia tak dapat, akhirat pun dia masuk neraka. Mana nak masuk syurga? Kalimah aja dia mengucap. Mungkin dapat syafaat lah. Jadi bapa tuan yang mulia, kita dalam dunia ni jangan jadi orang bodoh. Dunia pun hilang, akhirat masuk neraka. Si Melayu tu pula, dia tak apa dunia, mau seronok, bergaya. Duit tak ada tak apa. Asal bergaya. Jadi dia kurang cinta dunia sebab kurang simpan duit. Dia pakai asal bergaya. Kurang sikit. Tak, bukan dia tak ada cinta dunia. Ada. Cina pun cinta dunia juga. Tapi dia suka belanja. Dia suka seronok. Jadi dia pun tak simpan. Yang banyak sangat cinta dunia ni orang India, mamak. Bukan orang India. India dia belanja juga. Mamak. Orang India Islam. Jadi persatuan mamak. Jadi mamak ni kalau dia ada kuasa, dia memang suka tipu. Dengan kuasa cari harta. Jadi perangai-perangai buruk kita ni kerana sifat kita. Suka simpan duit. Kerana itu cinta dunia. Bila cinta dunia jadilah kita orang buruk. Orang yang buruk ni sebabnya cinta dunia lah, tak ada sebab lain. Mencintai dunia ni ialah asas segala keburukan. Cinta dunia. Cinta dunia ni asal kerana bila cinta dunia memang tak mau buat kerja. Tak muru Nabi Ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tiga tu banyak mamak yang nak buat kerja dakwah. Tak ada. Saya tahu dalam jemaah tabligh kan, ada juga mamak cuba. Dia orang bukan suka nak korban ni. Dia orang kena terjemah bayan dia sebab dia orang tahu bahasa Urdu. Lain tu tak ada. Dia buat usaha ni betul-betul tak ada. Dia hanya nak dapat dunia. Dilantik jadi syura pun dia guna untuk dunia ni. Itulah mamak. Jadi akhirnya kerana cinta dunia ni, dia rosak. Rosak dan jadi gila. Gila maksudnya dah tak tentu, tak siuman. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Orang yang bekerja dapat duit, tak guna duit dia untuk dunia ni, simpan aja. Ini orang gila tuan. Orang putih pun tak macam tu. Orang Cina pun tak macam tu. Orang India, bukan India pula, orang India Muslim. Sangat mencintai dunia. Kalau mereka tak hilangkan perangai ni, mereka akan gagal. Mereka akan jadi orang yang bodoh, bahlul, tak siuman. Mereka kena belanja harta tu. Mereka berniaga boleh. Daripada berniaga tu, sebahagian duit tu mau diguna untuk di jalan Allah. Dibagi kepada fakir miskin. Pertama mau pergi guna untuk di jalan Allah. Kerana dengan itu, mereka punya roh akan dapat disucikan. Kalau mereka bagi harta fakir miskin tanpa usaha
nak bawa Allah pada hati dia, dia akan riak. Dia akan bagi untuk dipuji, untuk orang cakap baik dia. Mamak-mamak yang suka bersedekah. Sebelum dia bersedekah, dia kena buat hati dia betul. Dia kena buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan dengan pengorbanan harta dan diri. Kalau mamak-mamak ni boleh buat, barulah cinta dunia tak melekat. Baru bila dia bersedekah, bersedekah untuk sukakan Allah. Kalau tidak, dia jadi tak guna juga. Bersedekah juga, tapi untuk nama, kan. Jadi memang banyak mamak-mamak ni masuk UMNO. Sebab nak jadi Melayu, dengan Melayu dapat dunia, hitam muka dia, badan dia, kulit dia memang bukan Melayu punya, tapi Melayu dia. So mamak ni bahaya. Kalau mamak tak cinta dunia, dia tak bahaya. Mamak yang cinta dunia ni memang macam mula. Berhati-hatilah dengan mamak cinta dunia. Bukan saja dengan mamak, siapa saja cinta dunia. Tapi mamak sangat besar dia punya cinta dunia, sehingga jadi rosak. Bukan saya cakap jangan jadi mamak. Jangan jadi mamak yang cinta dunia, yang suka simpan duit, berkepu-kepu. Ada juga orang suka simpan duit, dia tak mau simpan kat bank lah, sebab nanti orang tahu. Dia simpan kat katil mamak. Lepas tu terbakar, habis duit dia, menangis. Itu berlaku pada mamak, pada PTI, pekerja tanpa izin. Parti bekerja kat sini, simpan duit. Tak mau simpan bank, tak boleh. Lepas tu simpan dekat katil. Buka sekali tengok semua dah anak-anak yang makan. Sebab bukan rezeki dia, Allah tak bagi dia. Jadi jangan jadi mamak yang cinta dunia. Jangan ikut mamak ni yang cinta dunia, simpan duit. Jadi macam sahabat, mereka bekerja, tak ada simpan duit, guna duit untuk dikeluar jalan Allah, untuk buat usaha agama. Sahabat. Jadi mereka dapat iman yang kuat, dapat Allah. Jadi bila mereka bersedekah, mereka bersedekah untuk sekalian Allah, dengan itu cinta dunia keluar. Kalau kita bersedekah untuk dipuji, cinta dunia tak keluar. Jadi yang pertama sekali supaya kita jadi betul, ialah kita kena buat kerja, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, dengan korban harta diri. Dan buat kerja tempatan, korbankan maruah diri, dan keluar jalan Allah. Hilangkan cinta bini, anak, keluarga, duit semua. Baru ada tempat, ruang dalam hati kita untuk Allah masuk. Jadi bila Allah masuk, baru bila makan syukur, tengok langit, ingat Allah, sana ingat Allah. Setiap waktu akan jadi berfaedah dan berharga. Yang Allah sebut dialah orang bijaksana, ulul albab. Okey guys, hari ini